Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini kita akan membincangkan tentang pelarasan sebelum untung bersih dan juga pelarasan selepas untung bersih. Tajuk pelarasan selepas untung bersih ini banyak ditanya dalam tajuk perkongsian, iaitu kamu diminta untuk mengemas-kini semula untung bersih atau membuat pelarasan untung bersih sebelum kamu dikenaki menyediakan akaun pengasingan untung rugi dan juga akaun semasa perkongsi. Okay, kita lihat apakah perbezaan antara membuat pelarasan sebelum untung bersih dan juga membuat pelarasan selepas untung bersih. Jadi kamu boleh lihat di hadapan ini kita ada penyata kewangan. Okay, soalan perkongsian ni boleh mula daripada 3 tempat untuk kamu buat penyata perdagangan dan akaun untung rugi. Pertama sekali mungkin kamu boleh diminta untuk mulakan daripada bahagian jualan. Itu kita akan buat macam biasalah, jualan, tolak kos jualan sampai ada kita dapat untung bersih. Ataupun kadang-kadang soalan boleh kamu mula pada bahagian untung kasar, jadi kamu tak perlu lagi buat bahagian jualan, tolak kos jualan. Ataupun kamu boleh minta dimulakan buat jawapan bermula pada untung bersih. Okey, jadi apabila kita membuat penyata pendapatan seperti biasa, iaitu kita mula bila jualan sampai untung kasar untuk mencari untung bersih, maka kita akan membuat pelarasan seperti yang kamu belajar sewaktu tingkatan 4, iaitu kamu akan membaca imbangan duga dan juga maklumat tambahan dan mengenal pasti pelarasan yang akan kamu buat untuk item hasil dan item belanja. Jadi kita tengok di penyata di hadapan ni, kita ambil daripada kawasan untung kasar ni. Butiran hasil ni bermaksudnya kita akan ambil daripada imbangan duga dan kita akan baca maklumat tambahan. Sama ada imbangan duga item hasil atau belanja tersebut akan menerima pelarasan ataupun tidak. Ini bermaksud kita membuat pelarasan ke atas angka butiran hasil dan belanja dalam penyata pendapatan. Contohnya lah, kalau kita ada komisen, hasil komisen dalam imbangan duga, kita ada contohnya 100. Dalam maklumat tambahan disebut hasil komisen belum terperoleh sebanyak RM50. Jadi kita kena tolak RM50 daripada angka komisen yang diberikan dalam imbangan duga. Itu adalah pelarasan sebelum untung bersih. Iaitu kita membuat pelarasan ke atas angka butiran hasil dan belanja dalam penyata pendapatan untuk mendapatkan angka hasil ataupun belanja yang sepatutnya. Jadi adalah macam-macam lah kita boleh lihat sini. Kita ada hasil belum diperoleh, hasil belum terima, belanja prabayar, belanja belum bayar, hutang ragu, pengurangan hutang lapuk terpulih, susut nilai aset bekas masa, hutang lapuk, hutang ragu ketika wujud ataupun penambahan. Ini semua kita lakukan pelarasan di bahagian hasil dan juga di bahagian belanja dalam penyata pendapatan, itu bahagian akaun untung rugi. Okay, di sini kita panggil bahagian akaun untung rugi. Okay, tetapi apabila kita dikenaki memulakan jawapan pada untung bersih, mungkin kita akan diberikan maklumat tambahan juga. Tetapi butiran imbangan duga kita tak ada dah. Kita tak diberikan lagi angka hasil ataupun angka belanja untuk kebanyakannya. Kita cuma terus diberikan maklumat tambahan saja. Jadi kita perlu buat pelarasan pada angka untung bersih. Jadi kamu akan menambahkan semula angka untung bersih dengan butiran pelarasan jika dalam ayat pelarasan itu kamu dapati memberi kesan kepada peningkatan hasil ataupun pengurangan belanja. Jika kita baca ayat pelarasan itu, kita faham bahawa hasil meningkat, bermaksud bila hasil meningkat, untung bersih pun akan meningkat. Jadi kita akan tambah.
Dan serupa juga kalau kita baca maklumat tambahan, kita dapati belanja berkurang, menyebabkan belanja berkurang. Jadi apabila belanja berkurang, untung bersih juga akan meningkat. Seterusnya, kalau kita baca maklumat tambahan, kita dapati hasil berkurang. Maka apabila hasil berkurang membawa maksud untung akan berkurang, jadi kita akan tolak. Ataupun jika kita baca maklumat tambahan, kita dapati belanja bertambah. Maka apabila belanja bertambah, untung bersih juga akan berkurang. Maka kita akan tolak dengan maklumat pelarasan tersebut. Jadi apabila kita membuat pelarasan untung bersih, yang penting di sini adalah kita lihat kesan ke atas untung bersih sama ada butiran pelarasan meningkatkan untung bersih ataupun ianya mengurangkan untung bersih. Jadi kita akan lihat sama ada hasil bertambah ataupun hasil berkurang, ataupun belanja berkurang ataupun belanja bertambah. Kerana keempat-empat perkara ini akan memberi kesan kepada peningkatan untung bersih ataupun memberi kesan kepada pengurangan untung bersih, dan kita akan dapat untung bersih terselaras. Okey, sekarang ni kita akan lihat dengan lebih terperinci kesan pelarasan hasil dan belanja ke atas untung bersih. Itu kita akan lihat pelarasan selepas untung bersih. Okay, kita ingat semula, rumus untuk kita mengira untung atau rugi secara umumnya ialah hasil tolak belanja. Dan seperti yang saya terangkan tadi, kita akan melihat kesan setiap butiran pelarasan ke atas hasil dan belanja terlebih dahulu sebelum kita melihat kesan ke atas untung bersih. Kerana tadi ada 4 situasi kan, hasil bertambah, hasil berkurang, belanja bertambah ataupun belanja berkurang. Kerana keempat-empat perkara itu akan memberi kesan kepada untung bersih. Ingat, kita bukan lagi nak buat pelarasan kepada jumlah hasil ataupun jumlah belanja, tapi kita nak lihat kesan kepada jumlah untung bersih terus. Okey, pelarasan itu apakah kesannya ke atas jumlah untung bersih ataupun jumlah rugi bersih. Okey, ini yang pertama. Kita lihat dulu. Jika kita membaca maklumat tambahan, kita mengenal pasti maklumat tambahan itu adalah hasil belum terperoleh. Yang pertama sekali kita lihat kesan pada hasil atau belanja akibat daripada hasil belum terperoleh. Okey, dalam pelajaran yang kita dah belajar pelarasan yang dahulu, apabila kita menerima pelarasan hasil belum terperoleh, kita akan tolak daripada hasil. Betul? Hasil akan ditolak. Belanja sama, belanja tidak menerima kesan. Jadi apabila hasil makin kecil di hadapan, tolak dengan belanja yang jumlah yang kekal sama, bermaksud untung akan ditolak juga. Okey, untung akan berkurang kerana berlakunya pengurangan hasil. Okey, itu adalah kesan untuk hasil belum terperoleh. Okey, yang berikutnya, apabila kita membaca maklumat tambahan, kita kenal pasti maklumat tambahan tersebut adalah hasil belum terima. Seperti yang kita telah belajar dalam tajuk pelarasan ataupun kita boleh rujuk nota muka surat tadi. Hasil belum terima akan menyebabkan peningkatan dalam hasil. Hasil akan bertambah. Belanja tidak menerima kesan, belanja kekal sama. Okey, dah hasil makin besar, tolak dengan belanja yang kekal sama, ini bermaksud untung akan bertambah disebabkan oleh hasil belum terima. Jadi bila kita lihat pelarasan hasil belum terima, bermaksud kita akan tambah kepada angka untung tersebut. Seterusnya kita ada belanja prabayar. Dalam pelarasan belanja prabayar, hasil tidak menerima kesan, hasil sama, kekal. Tetapi belanja kita akan tolak. Okay, hasil yang sama banyak, tolak dengan belanja yang semakin berkurang, bermaksud untung akan bertambah. Jadi kita bila lihat belanja prabayar sebagai pelarasan, kita akan tambah kepada angka untung bersih. Okey, seterusnya. Kita lihat yang seterusnya. Belanja belum bayar. Pelarasan belanja belum bayar. Okay, hasil kekal tidak menerima perubahan. Tetapi dalam belanja akan bertambah.
Apabila hasil yang sama banyak, okey, tolak dengan belanja yang makin membesar, belanja yang makin banyak akan menyebabkan berlakunya pengurangan untung. Jadi untuk belanja belum bayar, kita akan tolakkan kepada untung bersih kerana menyebabkan belanja bertambah. Jadi apabila belanja bertambah, untung akan berkurang. Baik, seterusnya untuk item susut nilai aset bukan semasa, ini pun tidak memberi kesan kepada hasil. Tetapi susut nilai aset bukan semasa adalah belanja. Jadi bila kita membaca pelarasan, dia kata susut nilai masih belum dicatatkan dalam mengira untung, bermaksud berlakunya pertambahan dalam belanja. Hasil yang sama banyak, tolak dengan belanja yang makin meningkat akan menyebabkan untung berkurang. Jadi pelarasan susut nilai aset bukan semasa akan ditolak dalam pengiraan pelarasan untung bersih. Okey, boleh ikut dengan cikgu. Okey, kita sambung lagi. Seterusnya kita ada hutang lapuk. Hutang lapuk juga tidak memberi kesan kepada hasil. Hasil kekal sama. Tetapi hutang lapuk adalah belanja. Jadi akan berlaku peningkatan belanja. Apabila berlaku peningkatan belanja menyebabkan untung semakin berkurang. Jadi hutang lapuk kita akan tolak dalam pelarasan untung bersih. Item yang berikutnya iaitu hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih dalam tajuk teka 4 dulu, dia adalah bersifat hasil. Jadi di sini jika ada disebut hutang lapuk terpulih belum lagi direkodkan dalam pengiraan untung bersih, bermaksud akan berlakunya pertambahan dalam hasil belanja tidak menerima kesan, belanja kekal. Jadi hasil makin banyak, tolak dengan belanja yang sama besar, sama banyak akan menyebabkan peningkatan dalam untung bersih. Jadi pelarasan hutang lapuk terpulih kita akan tambah kepada untung bersih. Okey, yang berikutnya peruntukan hutang ragu apabila kita baru nak wujudkan ataupun berlaku pertambahan hutang ragu berbanding dengan tahun sebelumnya. Ini tidak akan menerima kesan dalam hasil kekal sama, tetapi pewujudan hutang ragu atau pertambahan peruntukan hutang ragu adalah pertambahan belanja. Jadi belanja akan bertambah. Hasil yang sama besar, tolak dengan belanja yang makin bertambah akan menyebabkan pengurangan dalam untung. Jadi untung akan ditolak sekiranya maklumat tambahan mempersembahkan mewujudkan hutang ragu ataupun pertambahan hutang ragu. Dan yang terakhir, peruntukan hutang ragu apabila berlakunya pengurangan. Okey, seperti yang kamu dah pelajari, pengurangan hutang ragu adalah direkodkan sebagai hasil. Jadi hasil bertambah, belanja tidak menerima kesan. Jadi maklumat tambahan menyebut berlakunya pengurangan hutang ragu, maksudnya hasil makin bertambah, tolak dengan belanja yang sama banyak akan menyebabkan untung yang bertambah. Jadi maklumat tambahan pengurangan peruntukan hutang ragu kita akan tambah kepada pelarasan untung bersih. Okey, sekarang ni cikgu akan terangkan contoh soalan, itu soalan pelarasan untung bersih. Okey, ini cikgu tak tunjuk lagi untuk penyediaan akaun pengasingan ontologi. Cikgu cuma nak tumpukan kepada pengiraan pelarasan untung bersih setelah kamu diberikan beberapa maklumat tambahan. Okey, tengok soalan ni. Cik Nur dan Puan Zara adalah pekongsi perkongsian Nur Zara. Mereka memberikan maklumat berikut bagi tahun perakaunan berakhir 31 Mac 2020. Okay, nah soalan ni konon-kononnya berakhir pada 31 Mac 2020. Okay, dalam senarai kotak tu, kita diberikan akaun belum terima RM4,000. Peruntukan hutang ragu pada 1 April 2019, ini maksudnya hutang ragu awal tahun lepas RM100. Kenderaan kos RM50,000. Susut nilai terkumpul kenderaan RM5,000, sewa RM12,000 dan juga untung bersih sebanyak RM35,200. Kemudian diberikan maklumat tambahan yang mengatakan bahawa perkara berikut belum dibuat pelarasan dalam mendapatkan pengiraan untung bersih di atas. Okey, jadi kita akan baca satu persatu dan kita akan cuba kenal pasti sama ada setiap maklumat tambahan tersebut kita akan tambah ataupun kita akan tolak kepada angka untung bersih.
Okey, kita dikendaki menyediakan pelarasan untung bersih bagi tahun berakhir 31 Mac 2020. Okey, kita boleh jawab dalam bentuk penyata seperti yang di bawah ni. Okey, kita akan catat untung bersih angka yang diberikan dalam soalan dulu di atas sekali. Dan kita akan buat sama ada kita akan tambah. Okey, dan sama ada kita akan tolak. Okey, kita boleh tulis siap-siap format tu untung bersih, tambah ataupun tolak. Okay, jadi kita akan baca balik satu persatu maklumat tambahan. Okay, yang pertama disebut sewa tahunan 12,000. Okay, sewa yang ada kat atas ni 12,000 ni telah dibayar. Okay, jadi maksudnya ini sewa yang dibayar. Okay, sewa tahunan 12,000 telah dibayar untuk tempoh sehingga 30 April 2020. Okay, sewa tahunan bermaksud sewa ni adalah untuk 12 bulan. Okay, tapi dia bayar sehingga 30 April. Maksudnya telah pun melebihi tarikh akhir soalan itu pada 31 Mac. Ini adalah sewa prabayar. Okay, sewa prabayar selama 1 bulan. Jadi 12,000 bahagi 12 bulan, maksudnya sewa sebulan 1,000. Jadi kita ada sewa prabayar sebanyak RM1,000. Kita lihat kepada jadual yang tadi, kita ada belanja prabayar. Okey, belanja prabayar akan menyebabkan belanja berkurang. Okey, belanja kita akan tolak. Jadi apabila belanja berkurang bermaksud akan berlaku peningkatan untung bersih. Jadi untuk maklumat yang pertama ni, kita akan masuk sebagai tambah untung bersih. Jadi kita akan tulis di sini sewa prabayar sebanyak RM1,000. Okey, dia akan menambahkan kepada angka untung bersih. Baik, yang kedua kita ada ayat dia kata kadar bayaran 300 untuk bulan Mac belum dijelaskan. Ini adalah belanja belum bayar. Okay, sebab soalan kita berakhir pada 31 Mac. Dia kata kadar bayaran pun bulan Mac 2020 belum dijelaskan. Ini adalah belanja belum bayar. Jadi kita lihat di sini, kotak di sebelah ni. Belanja belum bayar akan menyebabkan berlakunya pertambahan kepada jumlah belanja. Jadi apabila belanja bertambah akan menyebabkan untung berkurang. Jadi untuk item nombor 2 ni kita akan tulis di bawah tolak. Kita boleh tulis sebagai kadar bayaran belum bayar, okay, sebanyak RM300. Okay, item yang ketiga, ayat yang pendek saja. Hutang lapuk sebanyak RM200 belum lagi diambil kira dalam pengiraan untung bersih itu. Jadi kita lihat di sebelah ni, hutang lapuk akan menyebabkan peningkatan belanja. Jadi apabila belanja bertambah akan menyebabkan pengurangan untung. Jadi untung akan kita tolak. Jadi kita akan masukkan di bawah tolak. Okey, hutang lapuk kita akan tolak 200 dalam melaraskan untung bersih. Okey, ayat yang keempat, kita baca ayat yang keempat ni. Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 2% atas akaun belum terima bersih. Jadi di sini kamu kena kira dulu peruntukan hutang ragu yang baru sama seperti kamu membuat pengiraan dalam tajuk penyata kewangan yang biasa. Jadi kita ada hutang lapuk, kita ada angka akaun belum terima 4,000. Jadi untuk mengira peruntukan hutang ragu yang baru, kita akan ambil 2%. Kita akan darab dengan akaun belum terima bersih itu 4,000. Kita akan tolak dengan hutang lapuk sebanyak 200. Okay, jadi kita ada kat sini 4,000 tolak 200, kita dapat 3,800. Kita akan darab dengan 2%. Okay, jadi hutang ragu yang baru adalah RM76. Okay, kita dapat di sini RM76.
Yang lama kita ada 100. Hutang ragu yang lama kita ada 100. Hutang ragu yang baru kita dapat tadi RM76. Jadi di sini berlaku pengurangan peruntukan hutang ragu. RM76 kita tolak dengan 100, berlaku pengurangan hutang ragu sebanyak RM24. Pengurangan hutang ragu adalah hasil. Okey, hasil bertambah akan menyebabkan untung bertambah. Jadi untuk hutang ragu di sini kita akan tulis di bawah tambah. Okey, hutang ragu kita akan tambah di bawah bahagian tambah ini sebanyak RM24. Jadi untung bersih akan bertambah sebanyak RM24 disebabkan berlakunya pengurangan peruntukan hutang ragu. Dan yang terakhir sekali, susut nilai kenderaan sebanyak 5% setahun atas kos. Jadi bila atas kos, rumusnya adalah susut nilai sama dengan 5% darab dengan kos. Kos RM50,000. Jadi kita buat perkiraan 5% darab dengan RM50,000. Jadi susut nilai kenderaan tersebut adalah sebanyak RM2,500. Okey, kita lihat jadual di sebelah ni. Susut nilai aset bukan semasa akan menyebabkan berlakunya pertambahan belanja. Jadi apabila belanja bertambah menyebabkan untung berkurang. Jadi untuk item pelarasan susut nilai, kita akan masuk di bawah tolak. Okey, susut nilai kenderaan sebanyak RM2,500. Okey, jadi kita dah buat ke-5 pelarasan dalam jadual ni dan kita akan kira untung bersih yang baru. Okey, untung bersih terselaras. Okey, kita jumlahkan di sini, kita dapat 1024. Dan jumlah yang nak ditolak ni 500 tambah 500,000. Okay, jadi di sini kita dapat RM3,000 jumlah yang akan kita tolak. Jadi kita buat pengiraan. Okay, 35,200 tambah dengan 1024. Kita tolak dengan 3,000. Jadi untung bersih yang baru adalah RM33,224. 3,3,2,2,4. Okey, itulah contoh untuk mengira pelarasan untung bersih. Jika soalan memberikan bahawa untung bersih yang disebut belum lagi dibuat pelarasan. Okey, jadi harap kamu faham dengan penerangan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.